Baik, jadi bagaimana pula dengan kekurangan ataupun kekurangan kita boleh kata ya, kekurangan dari sudut aplikasi mungkin kalau bukan pada dinar itu sendiri tetapi pada aplikasi, khususnya aplikasi semasa. Mengapa dinar ini masih belum mampu untuk menembusi pasaran negara-negara umat Islam khususnya. Kalau negara bukan Islam tu mungkin kita fahamlah. Tetapi kenapa negara Islam pun masih belum mampu. Jadi yang pertama sekali kita boleh katakan antara kelemahan yang sering diutarakan oleh opponent ataupun orang yang membantahnya. Yang pertama sekali ada masalah counterfeiting problem. Iaitulah kita petadah pun tahu tadi dinar emas ini dia dicipta dengan campuran sedikit daripada copper dan juga silver. Maka dia ada 24 karat. Ya, 24 karat ini ya, itulah yang paling pure lah, 995 ke 999 yang lembut, yang kalau ada di depan Ustaz Bat tu kita boleh bengkokkan. Jadi itu yang paling pure, paling pure. Lalu pure tak pure ni kita sebagai orang awam dari sudut aplikasinya ada masalah kan, kita tak ada ilmu dan kita belum ada apa nama tu alat untuk mengenal pasti ini betul-betul emas tulen ataupun tidak. Kita tak nak jadi nanti macam kopi tongkat Ali yang mana dikatakan kopi tongkat Ali tapi rupanya nilai apa nama tu tongkat Ali nya hanya ada dalam 3% saja. Jadi ini penipuan ini, manusia ini apabila mereka belum dibaikkan hati mereka, maka ia akan boleh jadi dengan begitu mudah. Maka oleh kerana itu kalau kita nakkan ini mampu, kita mesti ada satu sistem yang cukup lengkap yang boleh difahami oleh orang awam, ia boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua, yang terbesar kelemahan ataupun bukan kelemahan dinar itu sendiri mungkin tetapi campuran iaitulah gold stocknya tidak cukup pada ketika ini. Jadi ini juga pernah disebutkan oleh banyak scholars ataupun para pengkaji, kalau kita ingin mencipta emas sebanyak duit kertas yang ada hari ini sudah tentu memang tidak boleh. Jadi kalau kita kata baguslah begitu, emas dia kena nudur dalam bahasa Arab artinya dia kena kurang bagus memang bagus, tapi oleh kerana ketamakan dan greediness yang ada dalam diri umat manusia hari ini akan menyebabkan mereka reject idea ini dengan begitu drastik Jadi oleh kerana itu kita kena educate mereka terlebih dahulu, barulah kita boleh menghadapi realiti ini. Jadi inilah yang kita inginkan apabila kita bicara pasal dinar emas dan kita tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita terlampau tergesa-gesa, maka disebutkan dalam satu kaedah fiqh, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Sesiapa yang tergesa-gesa sebelum sampai waktu, maka dia akan terhalang daripada mendapat kebaikan. Jadi kita baik nak initiate dinar emas ni bagus. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, disebutkan juga oleh beberapa orang ahli akademik bahawa gold producer hari ini dimonopoli oleh orang-orang bukan Islam. Sebagai contoh yang ada saya ada statistik di sini, yang paling besar adalah South Africa. Merupakan 11.8 gold production keluar daripada mereka. USA 10.4%, China 8.9%, Russia 7.2%. Negara umat Islam yang paling besar hanyalah Indonesia yang kalah semalam 1-0. Bukan 1-0. Dalam sepak penalti. Banyaklah dia kalah. Okey. Yang mereka mengeluarkan 6.6%. 6.6% of global production. Jadi kalau kita lihat di Amerika Syarikat saja, mereka memonopoli, mereka simpan semua sekali dinar ni. Bukan dinar, gold ni. Contohnya dalam mereka punya peti besi, mereka ada lebih kurang anggaran dalam beberapa tahun lepas mereka ada dalam 5,000 tan yang boleh mencecah 270 bilion US dollar. Okay, jadi mereka simpan. Dan kalau ada dalam internet, kalau tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan boleh tengok macam mana banyaknya bersusunnya. Macam seolah-olah cerita apa nama tu Alibaba yang masuk ke dalam Niang Insong mata kaji itu kan. Masuk itu penuh dengan emas. Jadi itu dia Amerika. Jadi orang ahli akademik yang mengatakan kelemahannya adalah bukan kelemahan pada emas itu, tapi kelemahan pada practicality, kerana kita bimbang selepas ini ia akan dikawal oleh jadi ekonomi umat Islam. Katalah kita nak buat gold, maka mereka lah yang akan memegang. Mereka yang akan memegang. Kemudian yang seterusnya, iaitulah dari sudut disebutkan oleh sebahagiannya mungkin ini tak apa kuat, iaitulah mereka kata berat. Berat tu kita kata boleh diselesaikan. Kemudian ada pula kata apa nama tu dari sudut political will. Ini pun bukan dinar emas punya masalah, tapi kebolehaksanaan. Jadi political will ini adalah merupakan salah satu perkara yang juga penting. Jadi saya kira itulah antara bukan kelemahan dinar emas itu sendiri, tapi kelemahan practicality hari ini yang menyebabkan kita masih belum mampu lihat ianya wujud. Wallahu